Assalamualaikum dan selamat petang. Saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk merge Scopus ID yang lebih daripada satu. Okey, untuk contoh, saya ambil Scopus ID Dr. Nurul Fazita Muhammad Rawi. So, beliau mempunyai dua Scopus ID yang mana 35211, 300 di belakang adalah main ID beliau, dan beliau ingin mergekan dengan Scopus ID yang kedua, iaitu depan dia 563 dan belakangnya adalah 3700. So caranya adalah pergi ke library website first. Okay, login off campus macam biasa. Okay, kemudian cari Scopus. Okay, dan apabila dah dapat Scopus, kita boleh search menggunakan nama author lah. Okay, so saya search by nama Nurul Fazita Muhammad R dan masukkan afiliasi Universiti Sains Malaysia. Klik search. Okay, dan search result kita hanya dapat satu sajalah. Okay, dan ada 24 dokumen. Dan klik kepada nama ni untuk tengok apakah ID Scopus ID-nya. So Scopus ID-nya adalah 352 dan belakangnya 300. So ini adalah main ID beliau, dan kita akan merge dengan another Scopus ID yang beliau ada. So kita buka dekat new tab Scopus, dan kita terpaksa buat search menggunakan advanced search kerana kita tidak tahu apakah nama yang digunakan oleh Dr. Nurul Fazita kalau kita search by authors. Okay, so untuk di advanced search kita boleh pilih authors, pilih author ID. Okay, so pergi balik ke Scopus ID beliau yang kedua, copy dan paste di sini. Okay, dan klik search. Okay. So di dalam Scopus ID beliau yang kedua, kita dapati hanya ada dua publication. Okay, dan dua publication ni kita perlu merge ke dalam author ID yang 300 dia punya belakang tadi. So stepnya adalah kita kena pergi balik kepada ID yang 300 tadi, 352, dan di belakangnya adalah 300, yang mana Dr. Nurul mempunyai 24 penerbitan. Okay, dan apabila disemak, memang tidak ada dua penerbitan di dalam ID yang baru tadi. Okay, so kita akan merge dua penerbitan yang baru tu ke dalam 24 penerbitan di dalam ID ni lah. Okay, so stepnya adalah kita pergi ke main ID, kemudian klik edit profile. Okay, so terus saja klik proceed to make changes. Okay, so untuk variasi nama, kita hanya perlu ikut nama dekat dia punya main ID lah. Contoh yang ini adalah contoh main ID ni dia menggunakan Nurul Fazita, Muhammad R. Okay, so kita just pilih nama ni lah. Okay, unless authors ataupun Dr. Nurul ada mention dia prefer nama yang bagaimana untuk dia masuk kan di dalam dia punya profile lah. So pilih yang first and then klik continue. Okay, untuk yang ni
oleh kerana kita buat bagi pihak of Dr. Nurul Fazita, then we have to tick yang kedua lah. Okay, and then continue. Okay, so kalau kita tengok step di sini, kita dah pun select profile dan sekarang adalah we have to review documents kan. So kita kena review documents. Dalam ni kita dapati ada 24 penerbitan daripada Dr. Nurul. Okay. Dan sekiranya Dr. Nurul ataupun lecturer ada mention antara penerbitan ni bukanlah kepunyaan beliau. So kita hanya untick lah. Okay, so untuk kes Dr. Nurul, 24 penerbitan ni semua adalah kepunyaan beliau. So kita just kekalkan. Cuma sekarang ni kita nak masukkan 2 penerbitan daripada ID yang satu lagi. So next step adalah kita pergi kepada search missing document. Okay, dan kita pergi kepada another ID yang belakangnya 3700 tadi, ada 2 dokumen kan. So kita just kena buat search lah. Okay, so let's say kita nak search by title. Okay, search ni kita boleh search by macam-macam lah. Ada DOI kat sini ada title dan sebagainya. So sekarang kita search by title and click search. Okay, then we have to select. So kita kena semak lah betul tak title, author dan juga dia punya journal dan juga tahun lah. So confirm author sekiranya betul. Alright, dan kita pilih nama author berkenaan. Okay, add document. Alright, so sekarang recently added document dah masuk di sini dan kita kena add another one. Okay, pergi balik ke sini dan copy this one. Okay, masuk di sini dan search. Okay, kita try lagi sekali ya. Okay, tak perlu panjang sangat. So kita semak dulu betul tak nama title, impact and physical properties. Okay, betul. Then tick sini and confirm author. Okay, pilih nama author dan klik add document. Okay, so sekarang kita dah add another 2 document. Right, so next adalah, jika kita tengok di sini adalah we have to review affiliation sebelum kita klik confirm dan submit. So now click on review affiliation. Right, so di sini ada 2 untuk kita pilih. So kita akan pilih University Science Malaysia. Okay, kemudian confirm and submit. Okay. Okay. Kemudian kita akan klik submit lagi sekali. So ni sebelum kita tekan submit, kita boleh semak lah. Okay, nama profile, affiliation dan juga 2 dokumen yang kita baru tambah. Okay, dan submit. Okay, so ini adalah email. Ini adalah notification daripada Scopus yang akan dihantar kepada email saya. Okay, dan ia akan memakan masa selama several weeks lah to process. Okay, dan dia ada bagi ID number lah. Okay, so to confirm, kita boleh check dalam email. So basically Scopus akan terus email kepada kita lah. Okay, dan dia akan bagi tahu balik apa yang telah kita merge. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih.